Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu mau tunjukkan kamu jalan kerja bagi latihan praktiskan diri, latihan dalam buku teks ya, 1.1C. Okey, macam mana mau selesaikan soalan A? Soalan dia kata, fungsi kuadratik di bawah melalui titik seperti yang dinyatakan. Hitung nilai C. Okey, dia suruh kamu cari nilai C. Okey, soalan A cari nilai C, soalan B pun cari nilai C dan soalan C pun cari nilai C. Yang dia bagi kepada sini adalah titik. Okey, jadi macam mana kita mau selesaikan soalan ini? Okey, kita tengok macam mana mau selesaikan. Okey, pertama sekali, salin balik dia punya persamaan. Fx sama dengan x kuasa 2 tambah dengan 7x tambah dengan C. Okey, cikgu ingin bagi tahu kamu ya, nilai fx di sini, nilai fx di sini sebenarnya adalah nilai y. Sama juga. Y sama dengan x kuasa 2 tambah dengan 7x tambah dengan C. Sebenarnya nilai dia adalah sama. Nilai dia juga adalah sama. Kenapa ni? Sebenarnya nilai dia adalah sama. Okey, seterusnya. Kita tengok koordinat yang diberi adalah, apa dia? Koordinat yang diberi adalah 0, 5. Okey, bila sebut koordinat ataupun sebut titik, kamu kena ingat nilai yang di depan dia itu sebenarnya adalah, yang di depan ini adalah nilai X dan yang di belakang ini adalah nilai Y. Jadi, X-nya sama dengan 0, bermaksud apa? X sama dengan 0, Y sama dengan 5. Berdasarkan titik ini, kita boleh tahu X adalah 0, Y adalah 5. Okey, daripada maklumat yang diberi ini, kita mahu masukkan dia dalam persamaan kita. Okey, masukkan dalam persamaan kita. Y dia berapa? Okey, Y. Okey, gantikan Y. Y berapa? Y adalah 5. Kemudian, sama dengan X kita ada berapa? X kita adalah 0. 0 kuasa berapa? Okey, salin balik. Okey, X 0, 0 kuasa 2. Tambah dengan 7. Okey, kemudian 7 ni juga ada nilai X. Apakah nilai X ni? Okey, 0. Okey, kenapa cikgu buat tanda kurungan ni? Sebab 7 dengan X ini rapat. Kalau rapat bermaksud dia darab. Darab juga boleh diwakilkan dengan tanda kurungan. Kurungan ni, maksud dia adalah darab. Tambah dengan C. Okey, bila dah dapat begini, barulah kita boleh selesaikan. Okey, selesaikan dia. Di sini 5, kekalkan 5. 0 kuasa 2, 0. 7 darab 0, 0. Makna 0 tambah 0 tambah C. Okey. Sekarang, kamu akan dapat 0 tambah C, dapatlah C. Dapatlah 5. Okey, yang kita mahu adalah nilai C. Okey, sekarang kita sudah dapat nilai C. Tetapi nilai C di sini, C ni berada di belakang. Kalau kamu tinggal jawapan kamu begini, ini tidak comel. Tak comel. Kenapa tak comel? Apa yang kamu mahu, apa yang kamu kehendaki sekarang ini, soalan mahu C. Jadi, letakkan C ini di depan. Jadi, jawapan yang comel, C, apa yang kamu mahu mesti berada di depan. Jadi, C equal to 5. C sama dengan 5. Barulah comel kamu punya persamaan. Okey, selesailah soalan A. Ini soalan A. Kemudian kita tengok soalan B. Apa yang soalan B mau? Soalan B mau, okey, soalan B. Dia mau apa? Okey, soalan dia kata fx sama dengan 2x kuasa 2. Okey, step dia sama. Tolak dengan 4x. Tambah dengan C. Okey, ini adalah soalan C. Okey, sama juga fx ni kita tukarkan dia ke dalam bentuk fx ini juga boleh ditulis dengan y. Wakilkan sebagai y. 2x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan C. Okey, sudah kita ada di sini kan? Kemudian titik yang diberi ataupun koordinat yang diberi adalah apa dia? Koordinat dia adalah 2, negatif 3. Macam tadilah. Yang di depan ini sebenarnya adalah nilai. Bila sebut koordinat ataupun titik, mesti nilai XY. Maksudnya apa? X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 3. Okey, bila kamu sudah dapat yang ini, apa yang perlu kamu buat? Kamu gantikan ke dalam persamaan kamu. Gantikan dalam persamaan. Maknanya Y adalah negatif 3. Kemudian tanda sama dengan 2. X kan?
Apa nilai X? 2 dengan X ni rapat. Jadi kita tandakan dengan kurungan. Tolak dengan 4. Tanda kurungan. Kenapa? Sebab dia rapat. Yang kurungan ni nilai apa? C kan? Nilai X kan? Ni nilai X. Nilai X. Ni nilai X. Jadi gantikan nilai X di sini. Masukkan nilai X di sini. X kita berapa sekarang? X kita adalah 2. Jadi letaklah 2. Letak 2. Di sini pun 2. Di sini 2 kuasa 2 ni. Okey. Jadi, kita tekan kalkulator. Kita cuba selesaikan. Yang ni letak balik negatif 3. Yang ni tiada apa-apa kan. 2 kuasa 2, 4. 2 darab 4, makna di sini 8. Tolak dengan 4 darab 2, 8. Tambah dengan C. Kemudian kita selesaikan. Okey, di sini tiada apa-apa. Tulis balik. Selesaikan. 8 tolak 8, jawapan dia berapa kelas? 8 tolak 8, jawapan dia kosong tambah dengan C. Okey, di sini seketul sahaja, tulis sahaja negatif 3 salin balik. Kosong tambah dengan C, berapa kelas? Okey, yang tiada apa-apa nilai, tambah dengan C, dapatlah nilai C semula. Okey, dapatlah jawapan. Tetapi, kalau kamu tinggal macam tadilah. Kalau kita tinggal jawapan apa yang kita mahu di belakang, ini tak comel. Kita kena ubah apa yang kita mahu ini berada di depan. Jadi, C sama dengan negatif 3. Barulah comel jawapan kamu. Okey, selesai soalan A dan soalan B. Okey, sekarang kita mahu tengok soalan C. Okey, soalan C. Okey, kita tengok soalan C. Okey, tadi soalan B, betul tak? Soalan A dan soalan B. Okey, sekarang kita mahu tengok soalan C. Okey, soalan C. Sama juga step dia. Fx equal to negatif x squared. Negatif x kuasa 2 tambah dengan x. Tambah dengan C. Apa yang dia bagi di sini? Okey, fx ni kita boleh tukarkan kepada y. Yang ni boleh tukar kepada y. Y sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah dengan x. Tambah dengan C. Okey. Kita sudah dapat maklumat ini. Okey, tadi yang soalan A dan soalan B, dia bagi kamu dalam bentuk titik. Soalan ni dia bagi kamu dalam titik. Sekarang, soalan C dia bagi kamu dalam bentuk pintasan. Dia kata, soalan dia kata, pintasan Y sama dengan 4. Kamu kena ingat balik, kita punya rumus bagi persamaan, bagi fungsi kuadratik adalah fx equal to ax squared, ax kuasa 2 plus bx plus c. C ini sudah cikgu bagi tahu kamu, C ini nilai dia sebenar adalah pintasan y. C ini adalah pintasan y. Pintasan y. C adalah pintasan y. C adalah pintasan y. Cikgu ulang sekali, C adalah pintasan y. Jadi, apa yang dia bagi kepada kamu sebenarnya sudah dia bagi jawapan. Dia sudah bagi kamu pintasan y. Pintasan y ni apa? Pintasan y ni adalah C. Jadi sudah kita tahu jawapan yang terakhir ni C equal to 4. Kenapa? Sebab C ini adalah pintasan y. C adalah pintasan y. Yang dia bagi adalah pintasan y sama dengan 4. Bermaksud pintasan y ini adalah C. Maknanya sudah dapatlah C sama dengan 4. Jadi persamaan kamu gantikan saja. Y sama dengan negatif 2. X kuasa 2 tambah dengan X tambah dengan 4. Gantikan sahaja, masukkan ke dalam persamaan. Yang last kali ini sebenarnya adalah pintasan y. Okey, siaplah A, B dan C. Understand class? Kalau tidak faham, tolong tanya saya ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah, okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia bagi tahu kamu rajah di sebelah menunjukkan dua graf kuadratik fx, okey. Fx yang warna biru ni dan yang warna pink gx. Okey, nyatakan julak bagi nilai p. Okey, berikan justifikasi anda. Okey, sebelum tu cikgu sudah bagi tahu, cikgu sudah terangkan kepada kamu bentuk graf kesan nilai A, B dan C kepada bentuk graf. Yang ni yang memberi efek kepada dia sebenarnya kalau kita tengok di sini.
Ini sama. Di sini 3 sama. Di sini negatif, negatif. Bentuk dia apabila A dia negatif, dia masam. Ya, kedua-dua masam. Ni square, ni X kuasa 2, ni pun X kuasa 2. Apa yang membezakan dia? Okey, kamu kena ingat balik yang cikgu huraikan kepada kamu. Ini bentuk dia. Huraian dia daripada ini. Okey, jika kita ada nilai negatif, dia bila graf ini masam, bermaksud nilai A dia adalah negatif. Dia sedih, sebab dia banyak hutang, sebab tu dia sedih. Sebab tu dia melengkung, dia tertutup sebab dia terlampau sedih. Okey? Jadi kita mau tengok lengkungan yang besar dengan lengkungan yang kecil ni, apa beza dia? Lengkungan kecil, okey, cikgu bagi tahu kamu cikgu bagi tahu sekali lagi. Ya, okey, bila dia masam, maksud A dia negatif. Okey, contoh cikgu ada A sama dengan negatif 10 dan satu lagi A sama dengan 10,000. Okey, yang ni berhutang RM10. Okey, cikgu tandakan negatif ni sebagai hutang. Cikgu bagi tahu, cikgu wakilkan negatif ini sebagai hutang. Hutang RM10. Yang ni hutang dia RM10,000. Okey, antara A dengan B, yang mana yang paling banyak hutang? Yang paling banyak hutang adalah RM10,000. Bila dia banyak hutang, dada dia semakin sempit. Dada dia semakin sempit. Dia semakin susah. Dia semakin menjadi hidup dia kacau. Dia jadi semakin sempit. Bila sempit, dia punya lengkungan dia kecil sahaja. Bila sempit, dia punya lengkungan dia kecil sahaja. Bila dia sedikit hutang, okey, sedikit hutang, RM10 saja hutang dia. Bila-bila masa saja dia boleh bayar. Bermakna lengkungan dia adalah besar. Kenapa? Sebab dia berlapang dada sedikit. Berbanding dengan banyak hutang ni, banyak hutang dia tersempit hati dia. Dia rasa tersempit hidup dia. Dia rasa susah hidup dia. Jadi, ini beza antara banyak hutang dengan yang sikit hutang. Jadi sudah kita tengok di sini, kita tengok yang warna biru dengan warna pink tadi. Okey, yang warna pink ini adalah negatif 4. Okey, yang ni kecil. Maknanya dia hutang dia adalah RM4. Dia sempit. Bermakna yang biru ini, dia semakin sikit hutang ke makin banyak hutang? Okey, bila dia semakin sedikit hutang, dia semakin besar. Bermakna julat di sini lebih besar daripada negatif 4. Makna nilai dia mesti lebih besar lah. Dia sedikit sahaja. Dia sedikit sahaja hutang dia. Kalau sedikit hutang maksudnya apa? Mungkin nilai di sini, kalau sedikit hutang, mungkin nilai di sini adalah tik negatif 3. Mungkin sedikit. Ni negatif 4 hutang dia. Mungkin hutang di sini RM3. Mungkin hutang di sini RM2 sahaja. Dan mungkin hutang dia adalah RM1. Bolehkah nilai kosong? Nilai kosong ini tidak boleh. Kalau nilai kosong ini tidak jadi graf kuadratik. Maknanya jawapan kamu hanya jawapan dia adalah negatif 3, negatif 2 dan negatif 1 sahaja logik. Jadi macam mana kita mau tulis jawapan? Jawapan kita mungkin berhutang RM3, berhutang RM2 dan berhutang RM1. Jadi macam mana? Bolehkah kosong? Kosong tidak boleh. Jadi macam mana mau tulis jawapan kamu? Mesti di antara kosong sehingga negatif 4. Dia tidak sama. Maksudnya, bukan nilai X, nilai A. A di antara kosong sehingga, cikgu terbalik ni. Okey, jadi macam mana mau tulis jawapan kamu? A berhutang antara, okey. Jadi jawapan dia memang akan jadi begini. Dia tidak sama dengan negatif 4 dan dia tidak boleh jadi kosong. Okey, itulah jawapan dia. Okey kelas, boleh? Dia di antara negatif 4 sehingga kosong tetapi dia tidak sama dengan kosong dan tidak sama dengan negatif 4. Okey kelas? Tolong buat latihan yang saya bagi dan dengar huraian saya. Tolong siapkan. Itu sahaja ya kelas. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.